مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dah menjadi ciri khas para nabi, menjadi ciri khas para rasul, dan dah menjadi ciri khas orang-orang soleh sebelum kita adalah selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak dan isteri yang menggembirakan mereka, anak yang menyejukkan mata mereka, yang membanggakan orang tua, yang taat membantu orang tua, yang lazat mata dipandang, yang qurratu ain, mata tengok tenang. Maka mereka berdoa, orang-orang soleh, para nabi, para rasul ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya wahai Tuhan kami, hab lana, berikanlah kepada kami, min azwajina, isteri, wa dzurriyyatina, dan zuriat kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami. Maka dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Ibrahim Siti Sarah dan Siti Hajar. Begitu juga dikurniakan anak 2 orang. Berkat daripada apa? Berkat daripada doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim 2 anak yang begitu sangat menyenangkan hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang mana anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka mempunyai satu fikir, mempunyai satu jalan dan satu cita-cita, sehingga menyebabkan syaitan tak boleh nak goda anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syaitan tak boleh nak goda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan syaitan juga tak boleh nak goda kepada isteri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang ni selalu dia ni mengeluh bagaimana anak saya ini, anak saya ni macam ni macam tu. Tetapi pernahkah dia berfikir macam mana saya habis-habisan guna waktu yang Allah berikan kepada saya ni untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang syekh, dia bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami ni dia seorang wali besar, seorang alim, seorang ulama, seorang syekh. Ilmu beliau menyebar ke seluruh dunia ribuan tahun. Maka ketika Syekh Abdul Yazid Al-Bustami masih kecil, dia mendengarkan satu ayat daripada gurunya, anishkurli wali walidayya. Kita, kesimpulan daripada ayat itu, kita manusia ada 2 kewajipan. Yang pertama adalah kewajipan kepada agama,
Yang kedua, kewajipan kepada orang tua. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Bustami yang kecil ni pun balik rumah. Dia pun balik rumah, dia berjumpa dengan mak dia. Dia kata kepada mak dia, "Wahai Umi, masa saya balik, masa saya belajar di sekolah, guru saya mengatakan bahawa sini saya ada dua kewajipan. Yang pertama, saya ada kewajipan kepada agama. Yang kedua, saya ada kewajipan kepada orang. Maka saya balik untuk saya sempurnakan kewajipan saya kepada Umi." Maka Umi dia mengatakan, "Wahai Abu Yazid, ketahuilah bahawasanya saya telah mewakafkan kamu untuk agama. Tidak ada istilah lagi anak ibu antara saya dengan kamu. Maka kamu pergilah untuk belajar agama." Maka Abu Yazid Al-Bustami pun pergi. Dia pergi belajar agama, sampaikan beliau menjadi seorang syekh yang besar, sehingga kan beliau menjadikan tidak akan ada seorang yang belajar agama kecuali dia pasti akan kenal kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia menjadi walinya para wali, ulamanya para orang-orang alim. Maka sampai satu hari, beliau pun ketika beliau tidur, beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Di dalam mimpinya Nabi SAW berpesan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, "Wahai Abu Yazid, cukup. Sekarang waktunya kamu balik berjumpa dengan umi kamu." Maka dia pun balik. Syekh Abu Yazid Al-Bustami balik. Dia setelah bertahun-tahun, dia tak balik, berpuluh tahun dia tak balik. Maka dia pergi ke kampung dia tengok keadaan dah jadi lain. Dia cari rumah dia tak jumpa. Mana rumah umi saya? Dia cari. Sampailah dia nampak ada satu bangunan yang sangat tua, yang mana dinding dia penuh ada lumut. Maka dia pun ketuk, dia pun bagi salam, "Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Umi." Tak ada orang jawab. Maka dia ketuk-ketuk pintu, dia mengatakan, "Assalamualaikum Umi." Kemudian ada jawapan daripada dalam rumah, suara yang sangat serak, "Waalaikumsalam." Siapa tu? Maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Saya Umi, anak Umi, ni anak Umi." Dan Abu Yazid, maka Umi mengatakan, "Kenapa kamu balik? Saya tak ada anak. Saya tak ada anak. Anak saya dah wakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Abu Yazid mengatakan bahawasanya, "Wahai ibu, keluarlah dulu." Lepas tu ibu dia pun keluar. Ibu dia buka pintu. Maka Abu Yazid mengatakan, "Wahai Umi, tidaklah aku balik berjumpa dengan engkau kecuali hanya perintah dari baginda Nabi SAW." Maka disebabkan perintah dari Nabi, maka Umi Syekh Abu Yazid Al-Bustami baru terima Abu Yazid Al-Bustami. Maka ketika Abu Yazid Al-Bustami melihat mak dia ni, tak nampak, buta dah, tak dapat nak tengok dah. Dah buta mak dia ni, tak boleh nak berdiri tegak, bongkok. Dah tua, kurus. Maka mak dia tanya, "Wahai Abu Yazid, apakah engkau tahu kenapa aku tak dapat melihat?" Maka Abu Yazid mengatakan, "Saya tak tahu." Maka ibu dia mengatakan, Ketahuilah Abu Yazid, bahawasanya sejak kamu pergi untuk keluar mencari ilmu, tidak pernah lepas tangan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berdoa, ya Allah, kurniakanlah anak aku supaya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada perintah agama. Tak pernah aku jatuhkan tangan aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah engkau, wahai Abu Yazid, kenapa aku tak dapat berdiri dengan betul? Aku menjadi bongkok. Kamu tahu kenapa? Maka Abu Yazid mengatakan, "Saya tak tahu." Maka ibunya mengatakan, "Ketahuilah bahawa Abu Yazid, bahawasanya sejak kamu pergi belajar agama, saya tak pernah tinggalkan solat. Saya tak pernah tinggalkan ibadah hanya untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah-anugerah kepada." Maka daripada kisah ini, para ulama mengatakan bahawasanya kejayaan seseorang tidak akan berhasil kecuali
di situ ada doa seorang ibu ataupun ayah. Maka jangan sampai kita lupa untuk ada hubungan dengan orang tua kita. Jangan alasan sebab kita sibuk bekerja, kita tak ada masa untuk berbakti kepada mak ayah kita. Gunakan waktu yang Allah berikan, hubungi mak ayah kita, berbuat baiklah kepada mereka dan mintalah doa kepada mereka. Ketahuilah bahawasanya di dalam doa mak ataupun ayah kita, di situlah ada kejayaan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebab kita tidak akan ada di dunia ini, kita tidak akan dapat berbuat kebaikan sedikit pun, kita tak akan dapat berbuat amal soleh kecuali sebab adanya mak ataupun ayah kita. Maka kita perlu berterima kasih sebab ada mak ayah kita, kita lahir di dunia ini, kita dapat berbuat kebaikan, kita dapat berbuat amal soleh dan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kalau kita tak ada mak, macam mana kita nak hidup dekat dunia ni? Macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak buat kebaikan? Tetapi dengan sebab adanya mak kita, maka kita dapat berbuat amal kebaikan, kita dapat berbuat amal soleh dan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuatkanlah hubungan dengan mak ayah kita, minta doa kepada mak ayah kita, minta kepada mak ayah kita, doakan kita supaya kita ini berjaya di dunia dan di akhirat. Ini adalah satu-satu jalan untuk kita mendapat kejayaan, sebab doa antara seorang ibu dan anak ini tidak akan ada hijab. Maksudnya di antara mak dan ayah, mak dan anak tak akan ada penghalang. Ketika seorang mak berdoa, maka langsung Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan apa yang diminta oleh ibu tadi. Maka penting bagi kita dan jangan sampai kita ini melukakan hati orang tua kita. Boleh? Ini orang tua secara zahiriah. Orang tua secara batinnya adalah guru kita. Maka kita jaga hubungan dengan guru-guru kita. Siapakah guru kita? Orang yang membimbing kita untuk akhirat kita, orang yang membimbing kita untuk kita menuju kehidupan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah guru kita? Iaitu kita sendiri yang tentukan mereka. Maka doalah, mintalah kepada mereka untuk mereka doakan kehidupan kita yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli hawlim minal ahwali mutahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tagsil kulli haubatan wastur lana aurati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani
والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.